Okay, hari ini saya akan present berkenaan dengan general usage bagi macam mana nak gunakan Microsoft Teams secara general. Okay, so sebelum saya teruskan, okay, saya akan share saya punya PowerPoint slide. Okay, sekejap ya. Okay, file tengah loading. Okay, tuan-puan boleh nampak saya punya PowerPoint slide ke? Minta Encik Syukri untuk introduce dan on video ya. Peserta nak tengok. Okay, boleh. Alright. Okay, tunggu sekejap. Okay, so saya akan mulakan sesi saya sekarang. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Okay, saya Muhammad Syukri merupakan Malaysia Fast Engineer daripada Alpha Connection. Okay, so hari ini saya akan present berkenaan dengan macam mana nak gunakan Microsoft Teams secara general. Okay, dekat skrin saya sekarang ini saya ada share saya punya PowerPoint slide. Okay, dan yang ini saya akan cover pada hari ini. Okay, untuk permulaan, saya akan terangkan macam mana cara untuk pergi ataupun login ke dalam Microsoft Teams, dan apa yang ada ataupun kita panggil sebagai features yang ada di dalam Microsoft Teams. Okay, dan seterusnya saya akan proceed kepada communication. Okay, dan di dalam communication akan ada private chat, which is one-to-one chat dan juga group chat. Okay, dan kita proceed kepada channel, dan macam mana nak email kepada channel dan seterusnya lah sampailah kepada entertainment yang ada di dalam chat. Okay, lepas tu saya akan proceed kepada collaborate ataupun collaboration. Okay, ini berkenaan dengan Teams dan juga channel lah. Yang ini saya akan pergi secara lebih detail berkenaan dengan Teams dan juga channel. Okay, dan berkenaan dengan class notebook assignment dan juga graph. Okay, yang ini akan diadakan pada sesi yang seterusnya. Okay, dan selepas selesai berkenaan dengan collaborate, okay, saya akan proceed kepada meeting. Okay, dalam meeting ni saya akan jelaskanlah berkenaan macam mana nak schedule meeting dan juga live event. Okay, dan untuk part yang terakhir iaitu set up your profile. Yang ini berkenaan dengan Teams profile lah. Okay, dan kita boleh lihat apa setting yang ada di dalam Teams profile tersebut. Alright. Okay, dan izinkan saya untuk saya share saya punya screen. Okay, sekejap. Okay, untuk makluman tuan-puan, mungkin saya akan tutup saya punya video untuk mengelakkan penggunaan bandwidth yang tinggi lah. Okay, nanti kalau tinggi mungkin ada efek dengan kelancaran proses presentation nanti. Alright, okay, mohon maaf ya. Okay, sekarang ni saya dah share saya punya screen. Tuan-puan boleh nampak saya punya screen ke? Ya, saya harap semua boleh nampak dan tengok saya punya screen. Okay, sebelum saya proceed dengan penggunaan Teams, saya nak share berkenaan dengan mungkin tuan-puan nampak tak jelas screen yang telah saya share ni. Okay, sebenarnya ada fungsi ataupun function untuk besarkan screen tuan-puan yang mungkin untuk dapatkan visual yang lagi jelas lah. Okay, so daripada paparan yang Teams sekarang ni,
Okay, dekat sini ada navigation bar dan tuan-puan perlu tekan pada ellipsis button ataupun 3 dot ini. Okay, bila tekan yang ini, nanti tuan-puan boleh pilih untuk enter full screen. Okay, so nanti tuan-puan akan nampak, akan dapat visual yang lagi jelas lah. Alright. Okay, so saya akan balik kepada Teams. Alright, so untuk permulaan, macam mana nak login ataupun masuk ke dalam Microsoft Teams. Okay, first of all, tuan-puan perlu buka internet browser. Okay, mana-mana browser boleh sebenarnya. Google Chrome boleh ataupun Microsoft Edge. Alright. Okay, so bila dah buka internet browser, dekat atas ni pada address bar ni, okay, tuan-puan perlu tulis office.com. Lepas tu tekan enter button. Okay, nanti dia akan pop up out ataupun keluar satu login paparan skrin untuk login. Okay, nanti tuan-puan perlu sign in ataupun login menggunakan Microsoft account yang telah diassignkan kepada tuan-puan. Okay, bila dah login, okay, dan dia akan terus pergi kepada interface yang tuan-puan boleh nampak pada skrin saya sekarang ini. Okay, so di sini tuan-puan boleh lihatlah okay, apa apps yang available di bawah license tuan-puan. Okay, dan mungkin ada certain application yang tak samalah sebabnya sekarang ni saya menggunakan license yang berbeza. Alright. Okay, so bila dah ada dekat sini, tuan-puan boleh proceed untuk klik ataupun tekan pada Teams, Teams icon yang warna biru ni. Okay, so bila dah klik yang ini, dia akan pergi kepada interface yang macam ini. Okay, so di sini tuan-puan akan diberi dua pilihan sama ada nak buka Teams tu daripada Windows app, which is tuan-puan kena download dan installkan ke dalam komputer, ataupun second option iaitu menggunakan web browser. Okay, so hari ini saya akan proceed untuk menggunakan web browser, iaitu pilihan yang kedua. Okay, so bila tekan pada pilihan yang kedua, dia akan terus pergi kepada Teams interface. Ini adalah Teams, Microsoft Teams sebenarnya. Alright. Okay, so di sini ada dua bahagian. Okay, pada belah kanan ini dipanggil sebagai We Space. Okay, dan yang belah kiri ni, ini adalah Me Space. Okay, apa beza di antara Me Space dan juga We Space? Okay, untuk We Space ni, ini adalah tempat untuk ataupun ruang untuk tuan-puan berkolaborasi ataupun berkomunikasi. Okay, maksudnya ini adalah untuk kegunaan umum lah. Okay, manakala untuk Me Space yang belah kiri ni, ini adalah ruangan peribadi tuan-puan di mana user lain tak akan nampak lah ruangan kiri ni. Ini memang khusus untuk kegunaan tuan-puan sahaja. Alright. Okay, dan untuk bahagian yang paling kiri, okay, kita ada features untuk Microsoft Teams iaitu activity, chat, Teams, assignment dan juga dan sebagainya lah sampailah kepada file ni. Alright, okay, tak apa. Yang ini saya akan go through one by one. Okay, untuk features yang pertama iaitu activity. Okay, apabila tuan-puan klik ataupun tekan pada activity, okay, nanti tuan-puan akan nampak dua pilihan iaitu feed dan juga my activity. Alright, perbezaan di antara feed dan juga my activity adalah okay, feed ni okay, sekiranya ada user lain yang mentionkan nama tuan-puan ataupun mungkin ada assignment yang diberikan kepada tuan-puan, okay, dia akan keluar ataupun dia akan appear dekat ruangan kiri ni di bawah feed section ni. Okay, manakala untuk my activity, okay, sekiranya tuan-puan ada mention someone ataupun ada post something dekat ruangan conversation chat, okay, nanti dia akan keluar dekat ruangan my activity ni. Dia akan keluar dekat ruangan my activity ni. Alright. Okay, manakala untuk chat. Okay, untuk chat ni, okay, di sini kita boleh buat untuk one-to-one chat ataupun group chat. Okay, kalau untuk one-to-one chat, okay, tuan-puan akan berkomunikasi dengan satu user sahaja. Okay, untuk group chat, okay, tuan-puan akan berkomunikasi dengan mungkin lebih daripada seorang user lah. Okay, dan untuk tambahkan dan untuk membuatkan group chat, okay, tuan-puan boleh menambahkan user dengan menekan pada ikon ikon tambah dekat kanan atas ni.
Alright. Okay, so di dalam chat ni sebenarnya ada features yang amat menarik. Okay, untuk makluman tuan-puan, okay, Microsoft Edge sekarang ni, browser yang saya guna sekarang ni, okay, saya login menggunakan account saya, which is lecturer lah. Okay, and then untuk Google Chrome, okay, ini saya login menggunakan account student. Merupakan student saya lah yang namanya Adele. Okay, so tujuan saya menggunakan dua akaun ini untuk bagi lebih penjelasan ataupun bagi penerangan dan tuan-puan boleh lebih fahamlah apa yang saya cuba sampaikan. Alright. Okay, so sekarang ni berbalik kepada akaun saya. Okay, sekiranya saya hantarkan mesej kepada student saya yang nama Adele ni. Okay, sebagai contoh saya tulis selamat pagi Adele. Okey, dan daripada sudut student saya, okey, beliau akan nampak macam ini. Okey, dan akan ada notification dekat bawah bawah kanan ini. Alright. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, di sini tuan-puan juga boleh menggunakan features yang available dekat ruangan bawah ni. Okay, di sini ada A format. Okay, lepas tu kita boleh setkan message tu sebagai important ataupun urgent. Okay, and then sekiranya kalau tuan-puan nak attachkan file pun boleh sebenarnya. Okay, tak apa, yang ini saya akan go through one by one. Okay, berkenaan dengan A format. Okey, di sini tuan-puan boleh mungkin menulis mesej. Okay, saya sebagai contoh saya tulis bagaimana dengan assignment yang saya bagi tempoh hari. Okay, dan sekiranya mesej ni tuan-puan rasa dia amat penting, so tuan-puan boleh setkan sebagai important ataupun urgent. Okay, untuk urgent ni, okay, bagi setiap 20 minit dan selang 2 minit, okay, user tersebut akan menerima notification, iaitu urgent lah. Okay, and then saya akan pilih important lah kalau saya rasa yang message tu amat penting untuk disampaikan kepada user ataupun student saya. Okay, dan apabila dah pilih important, okay, dia akan keluar dekat ruangan atas ni. Okay, bila dah siap tulis message dan dah complete semua, boleh proceed untuk tekan send button dekat bawah ni. Okay, berkenaan dengan message ni, okay, untuk makluman tuan-puan, okay, instead of kalau kita nak make sure student tu dah notify ataupun dah acknowledge message yang kita sampaikan, okay, daripada sudut student, okay, sebenarnya mereka boleh letakkan thumbs up icon sebagai acknowledgement. Okay, sebagai contoh, okay, Adele, student saya ni, okay, beliau boleh tekan like ataupun thumbs up icon. Okay, so daripada saya punya Teams, okay, saya boleh lihatlah yang saya punya student dah acknowledge message saya yang saya hantar tu. Okay, so kalau tuan-puan gerakkan mouse dekat thumbs up icon ni, okay, dia akan keluarlah siapa yang dah acknowledge message tersebut. Alright. Okay, berkenaan dengan attachment ataupun kita nak uploadkan file kepada user, boleh sebenarnya. Okay, dengan cara, okay, dekat sini ada attachment icon, tekan dekat sini, nanti dia akan keluar dua option. Sama ada tuan-puan nak dapatkan file tersebut daripada OneDrive ataupun daripada local drive, which is daripada komputer tuan-puan lah. Okay, so saya akan proceed untuk dapatkan file daripada local drive saya. Okey, sebagai contoh saya masukkan satu file demo. Okey. Okey. Okey, tunggu sekejap, file tengah loading. Okey. Alright. Okey, untuk makluman tuan-puan, okey, sebenarnya daripada Teams ni, okey, akan sebenarnya ada satu features yang amat menarik, iaitu kita panggil sebagai co-authoring. Okey, maksud co-authoring ni adalah okey, student dan juga user lain maupun lecturer boleh mengubah ataupun buat editing pada satu file sahaja dan dalam masa yang sama.
Okay, sebagai contoh, okay, sekarang ni saya dah send ataupun dah sharekan satu file iaitu for demo only ni. Okay, kalau saya buka file ni, okay, dan daripada saya punya student pun dah receive dan sekiranya beliau buka file ni, okay, sekejap. Okay, alright. Okay, sebenarnya di sini, okay, untuk co-authoring proses ni, okay, sekiranya user lain buka file yang sama dalam masa yang sama juga, okay, tuan-puan boleh notify siapa user yang sedang buka tu. Okay, sebagai contoh dekat ruangan atas kanan ni, okay, dia akan tunjukkan siapa yang buat editing ataupun buka file yang sama. Okay. So sekarang ni dekat saya punya student punya Teams, okay, beliau dah tengah buka. So dekat ruangan sini dia akan tulislah siapa yang tengah buka file tu. Okay, dan sekiranya kalau saya buat editing dekat sini, okay, saya tulis message ataupun buat editing. Okay, diminta siapkan assignment ini sebelum hari Jumaat. Okey, dan daripada sudut pandangan saya punya student, okey, beliau pun akan terima live, maksudnya dia terus reflect kepada user yang lain juga pada file tersebut. Okey, tadi saya telah tulis dekat sini buat editing dan daripada saya punya student side pun, okey, beliau akan nampak terus apa yang telah saya edit tu. Okey, dan dekat hujung kanan ni, okey, dia akan tulislah siapa yang telah menulis ataupun buat editing tersebut. Okay, so bagi saya ini amat-amat menariklah untuk bagi kegunaan student dan juga lecturer. Okey, untuk makluman tuan-puan, okey, sebenarnya untuk co-authoring proses ni, okey, dia akan berjalan lancarlah untuk 10 user. Okey, sekiranya ada lebih daripada 10 user, mungkin user yang ke-11 ataupun yang ke-12 tu, okey, mereka akan alami sedikit lagging lah ataupun kita panggil sebagai dia lambat untuk reflect. Okey, untuk user yang ke-11 dan ke atas. Okey, tapi kalau jumlah user yang buat editing itu ataupun buat co-authoring itu bawah daripada 10 orang, then it should be okay. Tak ada masalah, dia akan berjalan dengan lancar. Okay, so saya akan closekan file ini dahulu. Okay, berkenaan dengan entertainment ataupun mungkin tuan-puan nak apa ni, createkan situasi ataupun satu environment yang menarik. Okay, sebenarnya ada features untuk menggunakan emoji, GIF ataupun stiker lah. Okay, sebagai contoh, okay, ini tuan-puan boleh gunakan emoji, GIF dan juga stiker ni berdasarkan ataupun depends on situasi perbualan di antara tuan-puan dan juga user tersebut. Alright. Okay, dan di sini mungkin saya akan pilih okay, smile icon. Okay, lepas tu untuk GIF, okay, saya letakkan thank you. Okay, dan stiker pun sama. Boleh pilih berdasarkan situasi perbualan tersebut. Alright. Okay. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, okay, daripada chat ni, okay, tuan-puan juga boleh translatekan bahasa. Okay, sekiranya student tuan-puan itu mungkin bukan orang Malaysia, mungkin orang US ke ataupun orang luar lah. Okay, so sebenarnya mungkin student ni dia tak fasih ataupun tak faham bahasa Malaysia. Okay, so user tersebut boleh translatekan kepada bahasa pilihan mereka. Alright, sebagai contoh, okay, saya hantarkan selamat pagi lagi sekali kepada Adele. Okay, selamat pagi. So apabila Adele, which is student saya ni, dah terima message saya ni dan dia mungkin tak faham apa selamat pagi ni sebenarnya. Okay, sebenarnya beliau boleh translatekan kepada bahasa pilihan beliau lah. Okay, dengan cara, okay, daripada message ni akan ada 3 dot ataupun ellipsis button. Okay, tekan dekat sini. Okay, nanti ada immersive reader. Tekan immersive reader ni.
Okay, nanti dia akan pergi kepada page yang lain. Okay, daripada sini, okay, tuan-puan perlu tekan pada ikon buku dekat atas kanan ini. Okay, nanti akan ada option untuk pilih bahasa. Okay, so di sini tuan-puan boleh pilihlah bahasa apa, mengikut apa ni, student tersebut boleh pilihlah bahasa mengikut kefahaman mereka. Alright, sebagai contoh, okay, saya akan pilih English US. Okay, dan daripada sini tuan-puan perlu turn onkan bagi document option. Okay, alright, sekejap. Oh maaf, mungkin ada sedikit internet connection issue. Okay, mungkin saya try untuk pilih bahasa yang lain. Okay, sebagai contoh saya pilih Chinese Simplified. Okay, nampak. Okay, dia akan tukar secara keseluruhan bagi teks ataupun wording yang ada dekat ruangan ini. Okay, dan ada satu lagi features yang menarik. Okay, sekiranya tuan-puan nak benarkan Teams ni untuk bacakan teks tersebut, boleh juga sebenarnya. Okay, dekat sini ada apa ni, play button. Okay, sekiranya tuan-puan tekan pada play button ini, okay, nanti akan keluar ataupun kedengaran suara yang akan baca teks ni di dalam bahasa Chinese. Alright. Okay, bagi saya ini amat-amat menarik lah. Okay. Alright, berbalik kepada akaun saya ataupun Teams saya. Okey, untuk makluman tuan-puan, okey, sekiranya file itu telah di-share ataupun dikongsikan kepada student ataupun user yang lain, okey, mungkin file itu telah di-sharekan berbulan-bulan yang lepas. Okey, so mungkin kalau user ataupun student nak cari balik file itu, for sure mereka kena scroll up sampai ke atas lah. Dan bagi saya ini mungkin buang masa untuk cari satu persatu. Okay, dan untuk mengelakkan perkara itu daripada berlaku, okay, tuan-puan sebenarnya boleh terus mencari fail dekat ruangan file tab ini. Okay, so setiap fail yang telah di-sharekan di dalam chat, okay, akan disimpan di dalam file ni. Okay, so di sini hanya mengandungi file sahaja. Conversation chat tak akan ada dekat sini. Okay, untuk makluman tuan-puan, okey, setiap perkongsian fail ataupun fail yang telah di-share di dalam chat, okey, dia akan disimpan di dalam OneDrive. Okey, manakala untuk perkongsian fail ataupun file sharing di dalam Teams ataupun channel, okey, ia akan disimpan di dalam SharePoint. Dua lokasi yang berbeza sebenarnya. Okey, so saya akan proceed kepada Teams. Okey, di sinilah apa ni, tunjang ataupun main bagi Microsoft Teams sebenarnya. Okey, di sini tempat untuk tuan-puan create Teams ataupun nak join Teams. Alright. Okey, bila tekan pada Teams, okey, dekat ruangan bawah ni, okey, akan ada option untuk join ataupun create team. Okey, kalau tekan dekat option ni, okey, dia akan keluar dua option yang berbeza, iaitu untuk kiri ni, okay, ini adalah untuk createkan Teams yang totally baru, which is start from scratch. Okay, ataupun yang kanan ni, ini sekiranya tuan-puan nak join Teams yang telah di-create ataupun yang telah dibuat. Okay, dan untuk join Teams tersebut, tuan-puan perlu dapatkan team code daripada owner Teams tersebut. Okay, tak apa, yang ini saya akan go through one by one sekejap lagi. Alright. Okay, so untuk permulaan, saya akan pilih untuk create a team start from scratch. Okay, so bila tekan pada create a team, okay, nanti dia akan keluar 4 pilihan yang berbeza, iaitu class, professional learning community, staff dan juga other. Okay, berkenaan dengan kelas ni, okay, di sini adalah tempat untuk apa ni, e-learning process di antara lecturer dan juga student. Okay, manakala untuk professional learning community ataupun PLC ni, okay, ini adalah tempat untuk lecturer untuk buat perbincangan. Mungkin nak bincangkan berkenaan dengan soalan final exam ke, ataupun berkenaan dengan
plan ataupun idea untuk next semester ke. So boleh buat perbincangan menggunakan PLC ni. Okay, manakala untuk staff, okay, di sini adalah tempat untuk bagi kaki tangan PTSS. Mungkin daripada HR, daripada admin. So mereka boleh menggunakan staff Teams ni. Alright, manakala untuk other. Okay, other ni tempat untuk aktiviti selepas waktu pembelajaran lah. Okay, mungkin daripada PTSS nak anjurkan pertandingan futsal ke, pertandingan nyanyian ke. So setiap perbincangan tu boleh dibuat di dalam other. Okay, tapi hari ini saya akan proceed kepada kelas. Okay. Okay, bila tekan pada kelas Teams, okay, dia akan keluar untuk option untuk masukkan nama Teams yang kita bakal buat nanti. Okay, so sebagai contoh, okay, di sini saya buat, okay, mungkin saya masukkan bagi electrical engineering. Okay, dan untuk di sini tuan-puan boleh masukkan keterangan berkenaan dengan Teams yang bakal dibuat nanti. Tapi ini optional sajalah, bukan satu kemestian. Depends on pada tuan-puan lah. Alright, so bila dah complete dekat sini, tuan-puan boleh proceed untuk tekan next button. Okay, di sini adalah tempat untuk tuan-puan pilih siapa user, siapa student ataupun siapa lecturer yang ingin dijemput untuk join Teams yang bakal dibuat nanti. Okay, so sebagai contoh saya pilih beberapa student. Alex, okay, and then saya masukkan Ella. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, di sini juga tuan-puan boleh masukkan ataupun jemput external user. Maksudnya user yang luar daripada PTSS. Okay, dengan cara just masukkan email address mereka. Okay, tapi di sini ada syarat sebenarnya. Okay, daripada pihak IT admin, mereka kena allowkan bagi guest access terlebih dahulu daripada admin center. Okay, bila IT admin dah allowkan, so tuan-puan boleh proceed untuk tambahkan external user ataupun user yang luar daripada PTSS. Okay, so sebenarnya tuan-puan just masukkan email address. Sebarang email address boleh sebenarnya. Okay, mungkin user tu menggunakan Google ke, Yahoo email ke ataupun Outlook.com email ke. Sebarang email boleh sebenarnya. Okay, sebagai contoh, saya masukkan saya punya personal email address. Okay, saya masukkan saya punya Outlook.com email. Okay, yang nampak. Dan untuk guest user, dia akan terdetek sebagai guest in bracket. Okay, dan untuk lecturer mungkin saya jemput seorang lagi lecturer untuk mengawal aktiviti di dalam Teams. Okay, mungkin saya masukkan Megan. Okay. So bila dah pilih user, semua dah complete dan boleh tekan pada add. Sama juga di ruangan student, tekan pada add. Okay, apabila pemilihan student ataupun lecturer dah complete, dan boleh proceed untuk tekan pada close. Okay, alright. Untuk makluman tuan-puan, okay, setiap Teams yang baru dibuat, okay, dia akan berkedudukan ke bawah lah, yang paling bawah. Alright. Okay, dan bagi setiap Teams yang dibuat, okay, dia akan dibekalkan. Okay, dia akan dibekalkan dengan general. Okay, general ni sebenarnya by default lah. Okay, dia memang datang secara khusus bersama-sama dengan Teams yang telah dibuat. Okay. Alright. Okay, so daripada sini sebenarnya tuan-puan juga boleh menambahkan channel. Okay, mungkin electrical ni adalah course. Okay, dan di dalam course ni kita nak masukkan kelas. Bagi setiap kelas di dalam electrical engineering. Okay, sebagai contoh, okay, untuk tambahkan channel, okay, tuan-puan perlu tekan pada ellipsis button pada Teams tersebut dan pilih add channel. Okay, untuk add channel ni, okay, saya masukkan masukkan PTSS kelas A. Okay, sama juga macam Teams. Okay, di sini ada option untuk masukkan keterangan berkenaan dengan channel ataupun kelas kita tu.
Okay, dan ada option untuk kita set channel tu sebagai standard ataupun private. Okay, untuk permulaan, okay, saya pilih untuk standard dahulu. Okay, alright. Dan saya akan tambahkan satu lagi channel, tapi saya akan pilih private. Okay, PTSS kelas B. Okay, dan untuk privacy saya akan setkan sebagai private. Then tekan pada next button. Okay, ini adalah perbezaan di antara standard dan juga private channel. Okay, dekat dekat channel yang standard, kita akan ada option untuk tambahkan user. Okay, so di sini saya akan masukkan beberapa student. Okay, Alex. Okay, dan bila dah masukkan, bila dah siap pilih, dan boleh proceed untuk add dan juga tekan pada done. Okay. Alright, untuk makluman tuan-puan, okay, untuk kita kenal pasti perbezaan di antara private dan juga standard channel. Okay, dekat channel ni, untuk private channel, okay, kita boleh nampak ikon kunci. Okay, so bila nampak je ikon kunci bermaksud channel tersebut telah disetkan sebagai private. Okay. Okay, manakala untuk standard, dia tak ada apa-apa ikon lah, dia just neutral. Okay, dan saya akan proceed kepada Teams. Apa setting yang ada di dalam Teams kita. Okay, so daripada dekat sini, okay, tuan-puan boleh tekan pada ellipsis button. Okay, dan pilih Manage Team. Okay, dekat sini yang atas ni akan ada beberapa tab iaitu Members, Channel, Setting, Analytics dan juga Apps. Okay, untuk member ni, di sini tuan-puan boleh tengoklah dan boleh monitor. Okay, berapa jumlah owner yang ada dalam Teams kita. Okay, dan ada berapa members dan juga guest di dalam Teams. Okay, so untuk makluman tuan-puan, okay, di sini tuan-puan juga boleh setkan ataupun boleh tukar dia punya user role. Okay, sebagai contoh sekarang ni member, okay, tuan-puan boleh set ataupun boleh tukarkan kepada owner. Dan sama juga pada owner, tuan-puan boleh tukarkan menjadi member. Okay, dan sekiranya tuan-puan nak remove ataupun kick user daripada Teams pun boleh sebenarnya. Okay, dengan cara tekan pada X button ataupun tanda pangkah ni. Dan tuan-puan boleh proceed untuk remove ataupun kick user berkenaan. Alright. Okay, berkenaan dengan channel. Okay, di sini tuan-puan boleh lihatlah okay, berapa channel yang telah dibuat di dalam Teams tersebut. Okay, dan daripada sini ada ikon tambahan. Okay, untuk standard channel, okay, dia akan ada ikon macam peta ikon. Okay, untuk untuk private still sama, dia akan keluar sebagai kunci ikon. Okay, dekat bawah ni ada deleted section kan. Okay, sekiranya tuan-puan macam terdelete channel, satu-satu channel tu, okay, sebenarnya tuan-puan boleh recover balik channel tu. Jangan risau, tak ada masalah sebenarnya. Okay, tak apa. Sebagai contoh, okay, saya akan delete satu channel. Saya akan pilih channel kelas A ni. Okay, saya mungkin saya terdelete lah. Mungkin tengah rushing ke apa kan, nak pilih benda lain tapi terdelete pula channel tu. Okay, sebenarnya untuk recover balik sama juga macam tadi. Pergi dekat Teams kita dan tekan pada ellipsis button dan pilih Manage Team. Okay, dan dia akan pergi kepada interface yang ini. Okay, lepas tu tuan-puan boleh pilih channel. Okay, dan setiap channel yang di-delete akan berada di ruangan deleted section. Okay, tadi kosongkan. Bila saya dah delete satu, dia akan keluar satu in bracket. Okay, dan dekat ruangan kanan, paling kanan ni ada option untuk restore. Okay, so bila tekan restore, okay, dia akan pergi balik ke dalam Teams yang saya buat tadi. Okay.
Alright, berkenaan dengan setting. Okey, di sini adalah tempat untuk owner mengawal ataupun kontrol setiap setting setiap features yang perlu di-availablekan ataupun tidak kepada user. Okey, sebagai contoh, okey, untuk member permissions. Okey, di sini tuan-puan boleh mengawal. Okey, mungkin nak benarkan member untuk delete ataupun restore channel, nak tambah ataupun buang apps dan sebagainya. Alright. Dan tadi saya mention berkenaan kalau tuan-puan nak masuk ataupun nak join Teams yang telah dibuat. Okay, so tuan-puan perlu dapatkan kod kan. Okay, di sini untuk dapatkan Teams code sebenarnya. Okay, so daripada team code ni, tuan-puan perlu expandkan. Okay, dan generate. Tekan pada generate. Okay, so apabila dah dapat Teams code tersebut, tuan-puan boleh hantar ataupun boleh forwardkan kepada user yang lain lah. Mungkin menggunakan WhatsApp ke, email ke dan mungkin alternatif yang lain. Okay, saya ada satu senario. Okay, instead of tuan-puan menambahkan student di dalam Teams tu one by one. Okay, bagi saya mungkin ambil masa yang agak lama kan. Kalau contoh, tuan-puan ada 30 hingga 40 student. Kalau nak tambah satu-satu, penat tu sebenarnya. Okay, dan ada alternatif yang lain dan cara yang lagi cepat iaitu menggunakan Teams Code sebenarnya. Okay, so bila tuan-puan dah dapatkan kod ni, tuan-puan boleh forward ataupun belaskan kepada student lah. Okay, so okay, yang tadi saya punya student, saya belum addkan si Adele ni, student saya ni di dalam Teams saya yang baru buat ni. Okay, so cara untuk tambahkan user menggunakan Teams Code, okay, tuan-puan boleh copy team code tersebut, okay, dan berikan kepada student. Okay, so kita andaikan, okay, student saya ni dah ada kod yang saya berikan kepada beliau. Okay, so Adele ni nak join Teams yang saya baru buat tadi. Okay, so beliau kena pergi pada Teams. Okay, dan klik pada join or create a team. Okay, dan enter kod dan masukkan kod di sini. Okay, so beliau boleh paste lah kod tersebut dan tekan pada join a team. Okey, nampak? Dia terus keluar dekat ruangan bawah ni. PT Electrical Engineering, PTSS kelas A. Okey. Alright. Okey, itu adalah fungsi bagi team code lah. Okay, and then berkenaan dengan fun stuff ataupun entertainment di dalam chat. Okay, tuan-puan juga boleh control lah. Okay, apa features yang boleh di-availablekan kepada user. Okay, sebagai contoh GIF, stiker, emoji dan sebagainya. Alright. Okay, and then berkenaan dengan analytic. Okay, ini kita consider sebagai apa statistic of usage bagi channel lah. Okay, dan di sini ada option untuk kita pilih semua channel ataupun certain channel sahaja. Okay, sebagai contoh saya pilih all channel. Okay, dan di sini ada option untuk mungkin dapatkan data untuk seminggu yang lepas ke, sebulan yang lepas ke ataupun 3 bulan yang lepas. Okay. Okay, so apabila dah pilih all channel dan juga tarikh, okay, di sini akan sebenarnya dia akan automatically verify data tersebut lah. Okay, dan tuan-puan boleh nampak dia punya statistic of usage dekat sini nanti. Alright. Okay. Alright, berkenaan dengan channel pula. Okay, sekejap. Okay, berkenaan dengan channel. Okay, apabila tuan-puan tekan pada ellipsis ataupun 3 dot button ni, okay, akan ada option untuk kita managekan channel juga, get email address, edit channel dan juga delete channel lah. Okay, untuk makluman tuan-puan, di sini ada option yang bagi saya amatlah menarik iaitu get email address. Okay, fungsi bagi get email address ni, okay, sebenarnya
Okey, mungkin sebelum ni, sebelum Teams ada, okey, kalau tuan-puan nak sharekan information kepada student, okey, so tuan-puan akan hantar melalui email. Okey, dan saya percaya mungkin kalau student nak dapatkan email yang telah dihantarkan sebulan ataupun 2 bulan yang lepas, okey, mungkin student akan alami kesukaran untuk dapatkan balik email tersebut. Okey, fungsi bagi get email address. Okay, sebenarnya kita boleh centralizekan ataupun kita boleh pusatkan email tersebut di dalam channel. Itu fungsi dia sebenarnya. Okay, so kalau student ataupun tuan-puan nak suruh student dapatkan maklumat tersebut yang telah dihantarkan mungkin berbulan yang lepas. Okay, sebenarnya tuan-puan boleh cakap dekat student, just refer kepada PTSS kelas A sahaja, which is kita centralizekan email dekat channel ini. Okay, sebagai contoh. Okay, dekat sini okay, saya dah dapatkan email. Okay, cara untuk dapatkan email, tekan pada ellipsis button. Okay, get email address. Okay, dan tuan-puan boleh proceed untuk copy. Okay, dan di sini okay, saya akan gunakan saya punya Outlook application. Okay, sekejap tengah buka. Okay, tunggu sekejap. Okay, normally untuk get email address yang telah di copy tadi. Okay, sebenarnya tuan-puan boleh letakkan dekat main reception ataupun boleh letakkan pada ruangan CC sebenarnya. Okay, so boleh letakkan pada ruangan 2 ataupun pada CC. Alright, sebagai contoh saya masukkan mungkin untuk main recipient. Okay, saya masukkan saya punya email address. Okay, dan saya akan pastekan dekat sini channel email ataupun get email address bagi channel yang saya nak centralizekan email tersebut. Okay, so this for testing only. Okay, so apabila dah tulis subject dan juga dia punya message pun dah complete, okay, lepas tu boleh proceed untuk send. Okay, jom kita lihat apa yang akan berlaku pada channel tersebut. Okay. Okay, dia belum sampai lagi. Nampak ini. Okay, so dekat sini, okay, student ataupun tuan-puan boleh nampak original email yang dihantarkan daripada Outlook application yang tadi. Okay, so di sini ada option untuk see more. Okay, dia akan tunjukkan keseluruhan email dan ada option untuk download original email. Okay, so di sini ada juga fungsi untuk reply. Mungkin ada sebarang ada persoalan ataupun ada komen berkenaan dengan email tu. Okay, tuan-puan boleh terus tekan pada reply lah untuk hantarkan message ataupun komen berkenaan dengan email tersebut. Gitu. Itu fungsi dia sebenarnya. Bagi saya amat-amat menarik lah. Alright. Okay. Okay, so berkenaan dengan, okay, saya akan proceed kepada topik yang seterusnya. Okay, berkenaan dengan assignment. Okay, yang ini akan dipresentkan untuk session yang seterusnya. Okay, berkenaan dengan kalender. Okay, di sini adalah tempat untuk user ataupun tuan-puan untuk schedulekan meeting ataupun live event. Alright. Okay, apabila tekan pada kalender, okay, dekat ruangan atas kanan ni ada arrow down button. Okay, apabila tuan-puan klik pada arrow down button ni, okay, ada dua option iaitu schedule meeting ataupun kita panggil sebagai Teams meeting. Yang sama kita buat sekarang ni, sama, ataupun live event. Alright, di sini saya nak ceritakan perbezaan di antara Teams meeting dan juga live event. Okay, sebenarnya untuk Teams meeting, okay, as of today, okay, sebenarnya okay, dia punya maximum user yang boleh join Teams meeting adalah 250 user. Okay, tapi tak lama lagi Microsoft akan upgrade dan keseluruhan ataupun maximum user yang boleh join adalah 350 user. Okay, manakala untuk live event,
Okay, live event ni as of today sebenarnya dia punya maximum user yang boleh join adalah 10,000. Tapi tak lama lagi Microsoft akan upgrade kepada 20,000 user dalam satu masa. Okay, dan sebenarnya untuk Teams meeting ni, ini akan ada two-way communication. Akan ada komunikasi dua hala. Okay, di mana attendees ataupun participant boleh terus bertanyakan soalan kepada presenter. Okay, tapi untuk live event, ini adalah one way communication ataupun komunikasi satu hala sahaja. Okay, di mana hanya presenter sahaja dibenarkan untuk bercakap. Okay, sekiranya attendees ataupun user ada soalan, okay, mereka kena bertanyakan di ruangan live event chat. Okay, itu beza dia sebenarnya. Okay, tak apa. Saya akan go through one by one. Okay, macam mana user ataupun tuan-puan nak schedulekan Teams meeting. Okay, tekan yang atas ni. Okay, so nanti di sini tuan-puan boleh masukkan dia punya title bagi meeting. Okay, sebagai contoh. Okay, saya letakkan tajuk PTSS Final Assignment. Okay, so di sini tuan-puan boleh pilih user yang ingin dijemput semasa meeting. Okay, sebagai contoh saya masukkan saya punya student Alex, Adele. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, okay, di sini juga tuan-puan boleh jemput external user. Okay, mungkin tuan-puan nak jemput student ataupun lecturer daripada luar PTSS. Mungkin nak jemput lecturer daripada Politeknik Balik Pulau ke, kan? Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tapi dengan syaratlah IT admin kena allowkan akses bagi guest user terlebih dahulu. Okay, so bila dah turn on guest access, then boleh proceed untuk tambahkan user. Okay, sebagai contoh, saya masukkan saya punya personal email address. Nampak dia akan detect guest, tapi dia akan remain sebagai guest, which is in bracket. So kita boleh notify lah ataupun kenal pasti yang user ni siapa. Mungkin kita punya internal PSS user ataupun guest user. Alright. Okay, so di sini tuan-puan boleh setkan tarikh lah, nak pilih bila. Okay, lepas tu nak pukul berapa, mungkin saya letakkan tarikh hari ini pukul 11.30 nanti. Okay, dan di sini ada option untuk tambahkan channel. Okay, instead of tuan-puan masukkan user ataupun nak jemputkan one by one. Okay, kalau tuan-puan nak jemput satu kelas, kalau nak tambah satu kelas 30 orang ataupun 40 orang, saya rasa penat nak tambah satu persatu tu. Okay, so ada option untuk pilih keseluruhan kelas. Pilih option yang add channel ni. Okay, study Teams saya. Okay, electric engineering. Sorry. Okay, so boleh pilih yang kelas A tadi, macam tu. Okay, so di sini tuan-puan juga boleh tulislah keterangan berkenaan dengan Teams yang bakal berkenaan dengan meeting yang bakal dibuat nanti. Alright. Okay, so apabila semua dah siap dekat sini, tajuk dah ada, attendees pun dah ada, semua dah ada, cantik, dan boleh proceed untuk tekan pada send untuk hantarkan meeting invitation. Okay. Okay, so setiap meeting yang telah di schedule, okay, dia akan ada di ruangan kalender ni. Okay, tunggu sekejap, dia belum available lagi. Okay, tunggu sekejap. Okay. Okay, mungkin dia tengah loading lagi ni. Okay, tunggu sekejap. Okay, sebabnya apabila meeting tu telah dischedulekan, ada option lagi sebenarnya. So di sini sebenarnya kita boleh control banyak features di dalam Teams meeting. Okay, tunggu sekejap, dia masih lagi belum keluar. Dia tengah loading. Okay, tak apa, sementara menunggu untuk Teams meeting keluar dekat kalender.
Okay, saya akan proceed untuk tunjukkan cara untuk schedulekan live event. Okay, sama juga macam tadi, tekan pada arrow down button dan pilih live event. Okay, so di sini normally bagi live event ni kita nak sampaikan kita punya information kepada user yang banyak. Okay, alright. Okay, so mungkin kita nak bincang berkenaan dengan COVID-19. Okay, okay, mungkin cara pencegahan COVID-19. Okay, so location mungkin pilih dewan yang mana ke ataupun bilik yang mana ke. Okay, sebagai contoh saya letak dewan A. Okay, and then boleh pilih tarikh lah. Tarikh bila, jam berapa. Okay, mungkin saya akan pilih esok pukul 10.30 pagi. Okay, and then di sini boleh letakkan keterangan berkenaan dengan live event yang bakal dibuat nanti. Okay, tapi untuk live event ni ada special, iaitu kita boleh setkan siapa yang nak bercakap nanti, iaitu kita boleh invite presenter. Alright, mungkin saya akan jemput saya punya student yang nama Adel ni untuk sampaikan berkenaan dengan cara pencegahan COVID-19 ni. Alright, okay, so apabila semua dah pilih, semua dah cantik, semua dah ngam, dan boleh proceed untuk tekan next button lah. Okay, so apabila tekan pada next button, ada lagi option, iaitu di sini tuan-puan boleh pilih untuk live event permission, sama ada people and groups ataupun organisation wide. Okay, so tuan-puan boleh pilih berdasarkan kesesuaian live event yang bakal dibuat nanti. Okay, so apabila turun bawah, okay, di sini sebentar tadi saya ada mention berkenaan dengan kalau user ada soalan. Okay, mereka sebenarnya kena bertanyakan di ruangan live event chat. Okay, so di sini tuan-puan perlu turn on kan ataupun check pada Q&A. Alright. Okay, so apabila semua dah okay, then boleh proceed untuk schedule. Okey, tadi saya dah mentionkan berkenaan dengan live event ni, normally kita nak sampaikan maklumat ataupun information kepada user yang banyak. Mungkin 1000 user ke ataupun 2000 user. Okey, kalau tuan-puan nak invite satu persatu, itu memang makan masa sebenarnya. Okey, instead of daripada invite satu persatu, okey, ada option yang lagi cepat, iaitu tuan-puan boleh copy dia punya link dan forwardkan kepada user yang ingin dijemput. Alright. Okay. So semua dah okay kat sini, semua dah cantik dan boleh proceed untuk tekan pada close. Okay. Alright. Saya punya Teams meeting dah available ataupun dah appear dekat Teams calendar. Okay. Sekiranya apa terjadi kalau saya double click pada saya punya Teams meeting tadi. Okay, saya double click pada Teams meeting. Saya klik pada Teams meeting. Okay, and then dekat ruangan kanan atas ni, okay, ada meeting option. Okay, kalau tekan pada meeting option, okay, di sini tuan-puan boleh pilih ataupun boleh tentukan, okay, siapa ataupun user yang mana boleh bypasskan lobby. Okay, macam yang meeting kita hari ni, okay, kan organizer daripada Alpha Connection. Okay, so user yang luar daripada Alpha Connection, okay, kena tunggu di lobby dahulu sebelum kami admit masuk ke dalam meeting. Okay, untuk elakkan daripada semua ataupun external user untuk menunggu di lobby, okay, so tuan-puan boleh tekan everyone lah. Okay, so apabila user dah tekan join link meeting, then dia boleh terus masuk ke dalam meeting tanpa menunggu di lobby. Itu fungsi dia sebenarnya. Okay, then ada option untuk always let callers bypass the lobby. Okay, kalau nak benarkan boleh tekan yes. Boleh turn on kan. Okay, and then berkenaan dengan announce when callers join or leave. Okay, ini dia akan keluar ataupun appear dekat ruangan meeting chat. Okay, so di sini kalau kita turn on kan, okay, setiap user yang keluar masuk daripada meeting, okay, dia akan keluar. Dia akan tertulis di ruangan meeting chat. Okay, kalau tak nak bagi option available, tuan-puan boleh turn off kan. Alright.
Okey, berkenaan dengan who can present. Okey, di sini by default dia akan setkan sebagai everyone. Okey, kalau tuan-puan nak benarkan apa ni, user daripada PTSS sahaja untuk bercakap. So boleh pilih people in my organisation sahaja ataupun boleh pilih spesifik user yang perlu dibenarkan untuk bercakap. Boleh pilih juga sebenarnya. Ataupun untuk only me, okey, hanya presenter ataupun hanya organizer sahaja yang dibenarkan untuk bercakap. Banyak features yang menarik sebenarnya. Alright. Okay, so apabila dah pilih semua dah cantik, then boleh proceed untuk tekan save lah. Okay, so sebelum saya terlupa, okay, dalam Teams meeting ni ada juga fungsi yang menarik iaitu scheduling assistant. Okay, fungsi bagi scheduling assistant ni kita boleh check ataupun kita boleh semak. Okay, siapa user yang kita telah jemput tu, kita boleh check sama ada mereka available tak ataupun free tak pada masa dan juga tarikh yang kita pilih ni. Okay, so kalau mereka available, okay, dia akan tertulis sebagai available bertulisan warna hijau dekat bawah nama ni. Okay, so kita boleh tentukan ataupun kita boleh notify dekat sini nantilah. Okay, sekiranya semua available, tak ada clash dengan mana-mana meeting, okay, then boleh proceed so tak perlu buat apa-apa perubahan lah. Dan boleh proceed kepada tarikh dan masa yang asal. Okay. Okay. And then berkenaan dengan live event. Okay, dia sebenarnya tak ada option macam Teams meeting, dia sama je. Kalau double klik dekat dekat live event, okay, dia akan keluar option yang sama je. Sama macam sebelum kita finalize kita punya live event scheduling tadi. Okay. Alright. Seterusnya, saya akan pergi kepada apps. Okay. Okay, sebenarnya di sini tuan-puan boleh integratekan ataupun boleh menambahkan menambahkan apps di dalam Teams yang tuan-puan ada. Okay, so pada belah kiri ni, okay, tuan-puan boleh pilihlah section yang bersesuaian dengan tuan-puan. Okay, kalau kalau tuan-puan daripada lecturer kan, di sini ada untuk education. So tuan-puan boleh play around nantilah application yang mana sesuai untuk digunakan semasa proses pembelajaran nanti. Sebagai contoh, apps ni juga sebenarnya kita boleh ataupun tuan-puan boleh menambahkan di dalam channel. Sebagai contoh, saya ambil PTSS kelas A. Maafkan saya. Dekat atas ni, ada ikon tambah. Ikon tambah. So untuk tambahkan app, tuan-puan tekan pada ikon tambah tadi. Dan sebagai contoh saya pilih satu app iaitu website. Sekejap. Sebagai contoh saya masukkan sekejap ya. Copy. So daripada sini, dekat ruangan URL address, tuan-puan perlu copy dan juga paste dia punya link yang asal daripada original website. Dan saya pastekan dekat sini. Sekejap. 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 Maaf ya tuan-puan, tunggu sekejap.
Okey. Okey, mohon maaf, okey, mungkin saya ada connection problem ni. Okey, sepatutnya okey, apabila tuan-puan dah masukkan dia punya URL address, okey, nanti dia akan keluar website yang sebenar di ruangan ini nanti sebenarnya. Okey, dan website tersebut dia akan hidup ataupun kita panggil live website sebenarnya. Okey, so setiap section yang ada di dalam website tersebut, tuan-puan boleh tekan ataupun klik dan dia akan pergi kepada apa ni yang tuan-puan klik tersebut. Okey, sepatutnya dia memang akan jadi, tapi mungkin ada connection problem daripada saya punya side ni. Maafkan saya. Ya, tapi itulah saya nak ceritakan okey, macam mana cara untuk tambahkan sebarang apps di dalam Teams tuan-puan lah. Alright. Okay, and then sebelum saya terlupa juga, okay, tadi saya ada mentionkan berkenaan dengan file storage location kan. Okay, kalau chat okay, disimpan di dalam OneDrive, okay, kalau daripada channel, okay, sekiranya okay, saya akan sharekan saya punya file daripada saya punya channel ni. Okay, sekejap. Okay, apabila tekan pada attachment icon ni, okay, akan ada option untuk apa? Dapatkan file tersebut sama ada daripada OneDrive ataupun daripada local drive lah. Okay, so saya akan masukkan satu file. Okay, tunggu sekejap, file tengah loading. Okay, so kalau daripada daripada chat tadi, okay, sekiranya saya tekan pada file, okay, dia akan keluar macam ni kan dia punya interface. Okay, tapi kalau daripada Teams channel ni, okay, kalau tuan-puan tekan pada file, okay, dia punya interface tu sedikit berbeza sebenarnya. Okay, nampak? Kalau yang chat tadi dia macam kosong je kan. Okay, untuk Teams channel ni, okay, akan ada option untuk open in SharePoint. Sebabnya file yang telah di-sharekan di dalam Teams channel, dia akan simpan di dalam SharePoint. Dua lokasi yang berbeza sebenarnya. Okay, andai kata satu hari mungkin tuan-puan terdelete file yang ada di dalam file tab ni. Okay, sebenarnya daripada Teams ni takkan ada recycle bin sama macam Windows. Okay, sebagai contoh saya delete file ni. Okay, saya terdelete andai katalah mungkin tengah rushing ke kan dan terdelete file yang penting. Okay, kalau nak recover balik, dalam ni tak ada pun recycle bin punya option. Icon pun tak ada. Okay, tapi tak apa, jangan risau. Okay, sebenarnya untuk dapatkan balik file yang telah terdelete daripada Teams channel, okay, kita boleh dapatkan balik daripada SharePoint. Sebab itulah ada option di sini untuk open in SharePoint. Okay, tekan option yang tadi dan dia akan bawa kita terus kepada SharePoint punya website. Okay, dan dalam SharePoint ni, okay, kita boleh lihat ada option untuk recycle bin dekat sini. Okay, so tuan-puan boleh dapatkan balik file yang di-delete ataupun terdelete di dalam recycle bin ni, dalam SharePoint. Okay, itu salah satu features yang ada dalam Teams lah, Teams SharePoint. Alright. Okay. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, okay, instead of tuan-puan simpan hard copy di dalam external hard drive ataupun dalam USB thumb drive, okay, saya lebih suka sarankan tuan-puan untuk menyimpan dokumen ataupun file tersebut di dalam OneDrive ataupun dalam SharePoint lah. Maksudnya daripada segi keselamatan juga sebenarnya. Okay, andai kata kalau tuan-puan simpan di dalam pen drive ataupun USB thumb drive, okay, kemungkinan ada risiko untuk hilang ke ataupun USB rosak, kena attack dengan virus ke kan, dan for sure mungkinlah file tersebut rosak ke kan, corrupt ke. Okay, dan untuk elakkan daripada isu tu berlaku, okay, lebih baik ataupun lebih selamat tuan-puan simpan sebarang dokumen ataupun file di dalam OneDrive ataupun SharePoint. Lagi selamat sebenarnya. Okay, dan untuk topik yang seterusnya iaitu Teams Profile.
Okey, dekat Teams profile, okey, cara untuk pergi kepada Teams profile, okey, tuan-puan kena pergi pada kanan atas ni, tekan pada nama tuan-puan. Okey. And then okey, di sini adalah Teams profile sebenarnya. Okey, dan di sini akan ada status bagi Teams kita. Okey, untuk makluman tuan-puan, okey, Teams status ni dia akan automatically sync ataupun link dengan Outlook application sebenarnya. Okey, andai kata kita ada meeting, okey, dia akan terus automatically akan tukar kepada busy ataupun do not disturb lah. Alright. Okay, and then tuan-puan juga boleh setkan status message ataupun kita panggil sebagai custom message. So boleh juga buat dekat sini nanti. Alright. Untuk save ni, okay, sekiranya tuan-puan ada simpan ataupun save sebarang conversation chat, okay, tuan-puan boleh dapatkan di sini. Alright. Okay, manakala untuk sekiranya tuan-puan nak downloadkan Teams app ni ke dalam laptop, boleh. So boleh pilih untuk download the desktop app. Okay, and then kalau tuan-puan nak download ke dalam mobile phone pun boleh sebenarnya. Ada dua option yang berbeza dekat sini. Alright, okay, so kita fokus kepada setting. Okay, apabila tekan pada setting, dia akan keluar 4 option yang berbeza, iaitu general, privacy, notifications dan juga calls. Okay, untuk general, okay, di sini tuan-puan boleh pilih ataupun set lah apa background yang nak digunakan di dalam team. Okay, so boleh pilih yang default, dark untuk lebih gelap ataupun yang lagi gelap boleh pilih high contrast. Okay, tapi bagi saya lebih suka yang default lah. Okay, and then berkenaan dengan layout. Okay, sekarang ni saya guna yang list. Okay, di mana dia punya susunan daripada atas ke bawah. Okay, kalau nak pilih grid, okay, ini susunan daripada kiri ke kanan. Alright. Okay, dan di dalam Teams ni juga tuan-puan boleh memilih ataupun boleh setkan language yang tuan-puan nak guna. Okay, banyak pilihan bahasa sebenarnya. So tuan-puan boleh pilih di sini nantilah. Okay, alright. Okay, berkenaan dengan privacy. Okay, di sini ada satu features yang available kepada user. Okay, di mana kita boleh manage priority access. Okay, fungsi bagi manage priority access ni, okay, kita boleh whitelistkan certain user. Okay, andai kata, okay, sebelum ni kalau kita tengah meeting kan, okay, sebenarnya user lain tak boleh nak hantar message ataupun tak boleh nak call kita kan. Okay, tapi kalau kita whitelistkan certain user, okay, mereka still lagi boleh call kita, even kita ada dalam meeting. Itulah fungsi bagi manage priority access. Alright, manakala untuk notification, okay, di sini ada banyak pilihan, iaitu mention, messages, other dan juga banyaklah highlight for you, meeting dan juga status. Alright. Sebenarnya okay, sebagai contoh dekat mention ni, okay, kalau saya expandkan untuk personal mentions, okay, by default, okay, sebenarnya dia akan pilih sebagai banner dan juga email lah. Okay, banner ni, okay, notification tu akan keluar dekat ruangan kanan bawah. Okay, kalau email, dia akan hantar kepada email tuan-puan. Dan kalau untuk feed, feed ni dia berkait rapat dengan aktiviti. Kan tadi saya ada tekan pada aktiviti dan ada option untuk feed kan. Itulah fungsi bagi feed sebenarnya. Okay, so tuan-puan boleh play around dekat sini nantilah untuk notifications. Alright, berkenaan dengan calls. Okay, di sini sekiranya ada user yang call tuan-puan, okay, mungkin call tu user tu call mungkin lebih daripada 20 saat ataupun 30 saat. Okay, sebenarnya masa tu kita boleh tentukan. Okay, sekiranya tuan-puan setkan sebagai 30 saat. Okay, user call dan dalam masa 30 saat atau lebih daripada 30 saat tuan-puan tak angkat call tersebut, okay, dia akan pergi kepada voicemail. Ataupun tuan-puan juga boleh setkan sebagai do nothing. Okay, bagi saya lebih baik ataupun lagi elok lah kalau setkan sebagai voicemail.
Okay, dan di sini tuan-puan boleh merekod suara ataupun kita panggil sebagai record a greeting. Okay, so di sini tuan-puan boleh cakaplah ataupun bagi information kepada caller tu yang tuan-puan tengah busy ke, dan mungkin boleh call balik selepas 5 minit ke kan. So boleh buat di sini nanti. Alright. Okay. Okay, so saya rasa saya dah cover semua berkenaan cover berkenaan dengan general usage ataupun penggunaan secara general bagi Teams application. Okay, dan berkenaan dengan assignment dan juga kelas notebook dan juga grade, okay, yang itu akan diberikan penerangan semasa sesi yang seterusnya. Okay, so sebelum saya proceed kepada part ataupun slot yang terakhir, okay, ada sebarang soalan tak daripada pihak tuan-puan? Kalau ada, tuan-puan boleh unmute-kan mikrofon dan terus bertanyakan kepada saya, ataupun juga boleh menulis di ruangan meeting chat. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Okay, ada sebarang soalan daripada pihak tuan-puan? Okey, kalau tak ada soalan, okay, saya akan proceed ataupun teruskan kepada part ataupun bahagian yang terakhir. Okey, iaitu untuk bahagian yang terakhir ni saya akan berikan sedikit penerangan berkenaan dengan fungsi yang ada semasa Teams meeting. Alright, okay, so dekat bawah ni, okay, kita panggil sebagai navigation bar. Okay, untuk nak lihat siapa yang telah rekod meeting tersebut. Okey, di sini tuan-puan boleh notify lah. Okey, kalau gerakan mouse ataupun cursor kat sini. Okey, dan tuan-puan boleh nampaklah yang Encik Nazrun telah startkan video recording. Okey, and then kalau nak turn on kan kamera, boleh tekan dekat sini. Okey, then kalau nak unmute ataupun mute-kan mikrofon, boleh tekan ikon ataupun lambang mikrofon ni. Okey, dan sekiranya tuan-puan nak share screen ataupun share PowerPoint slide yang macam saya buat awal-awal tadi. So, kena tekan pada sharing option dekat sini ni. Jadi saya tak boleh tekan lah. Kalau saya tekan nanti terputus saya punya screen sharing. Okey, untuk more action. Okey, di sini ada more action which is ellipsis button. Okey, sekiranya tuan-puan tekan pada ellipsis button ini, okey, ada show device setting. Okey, sekiranya tuan-puan ada isu ataupun ada masalah dengan audio ke, speaker ke, mikrofon ke, macam tak berfungsi, tak dengar ke, okay, so tuan-puan boleh cuba untuk troubleshoot di ruangan device setting ini. Alright. Okay, and then okay, seperti yang saya mention tadi, sekiranya screen tuan-puan tu mungkinlah nampak tulisan kecil ke kan. Okay, so tuan-puan boleh tekan pada enter full screen. Okay, kalau nak balik kepada skrin asal, tekan aja pada escape button pada keyboard. Okay, dan ada lagi iaitu show background effect. Yang ini yang saya guna yang tadilah. Okay, sebagai contoh. Okay, yang ini sebenarnya dia amat praktikal lah sekiranya tuan-puan mungkin ada mungkin ada dekat restoran kan, dan on that time tuan-puan juga perlu attend meeting. Okay, dan untuk mengelakkan user lain nampak tuan-puan ada dekat restoran ke ataupun background tak cantik ke kan. Okay, so boleh menggunakan background setting ini. Okay, so dekat sini ada option untuk blur background, okay, ataupun boleh pilih background yang telah tersedia ada. Okay, sebagai contoh, okay, mungkin saya pilih yang ini. Okay, dan untuk make it available, dan boleh proceed untuk tekan pada apply and turn on video. Nampak. Sekarang ni saya ada kat rumah sebenarnya. Okay, tapi bila pilih pada background setting, dan dia akan menggunakan background yang sama macam belakang saya ni lah. Okay, so bagi saya features yang menarik sebenarnya. So tuan-puan boleh play around nanti. Okay.
Okey, dan sekarang ni ada features yang baru dikeluarkan ataupun diriliskan oleh Microsoft, iaitu raise your hand. Okey, sekiranya tuan-puan nak bertanyakan soalan semasa meeting, okey, mungkin kalau tuan-puan segan untuk interrupt presenter tu, then tuan-puan boleh tekan pada raise hand lah. Okey, maksudnya kalau nak cakap, tekan pada raise hand dan nanti akan keluar notification yang tuan-puan nak bercakap. Alright. Okay, manakala untuk ini adalah meeting chat sebenarnya. Okay, sekiranya ada sebarang soalan ataupun apa ni, nak tengok user mana yang join ataupun dah leave meeting, so boleh lihat dekat ruangan sini sebenarnya. Alright. Yang terakhir berkenaan dengan partisipan ataupun attendees. Okay, di sini kita boleh lihatlah berapa jumlah kehadiran yang ada dekat sini. Okay. And then as of now, kita ada 133 user yang join meeting sekarang ini. Okay, and then sekarang ni ada sekejap. Okay, sebenarnya ada satu features yang available kepada organizer bagi meeting. Okay, dekat sini akan ada option untuk kita download attendees list. Dia punya ikon adalah anak panah ke bawah. Itu adalah untuk downloadkan jumlah kehadiran. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, fungsi bagi download kehadiran tu hanya available untuk meeting organizer sahaja. Okay, sekarang ni saya tak ada sebabnya organizer bagi meeting saya adalah Encik Nazrul untuk hari ni. Okay, kalau saya organizer, for sure saya akan ada ikon untuk downloadkan attendees list. Okay, sebenarnya untuk download kehadiran ni, dia dibenarkan semasa meeting tengah berjalan sahaja. If let's say meeting tu telah tamat, fungsi untuk download attendees tu tak ada sebenarnya. So saya punya saranan ataupun suggestion, sebelum 5 minit meeting berakhir, tuan-puan boleh mula ataupun boleh start untuk download kehadiran. Alright. Dan saya rasa itu sahajalah untuk saya punya sesi hari ini. Saya dah sampaikan semua maklumat berkenaan dengan Teams. Sebelum saya pass session ini kepada Encik Nazrul, ada sebarang soalan tak daripada pihak tuan-puan? Boleh terus bertanyakan kepada saya. Jangan malu, jangan segan tuan-puan. Boleh terus tanyakan kepada saya sebenarnya. Tak ada masalah. Hello. Yes. Good afternoon. Still good morning. Yeah, I'll have one question. Yeah. How to delete our shared file in the SharePoint permanently? Okay, alright. Hang on. Because just now you mentioned that we can delete and then we can recover, but how can we delete it permanently? Thank you very much. Yeah, most welcome. Hang on, just give me a moment. Okay. Alright. From the file tab. Then I open it from the SharePoint. So basically, if let's say you go into the recycle bin, from here, you will see the notification saying that at the bottom you will see the second stage of the recycle bin. For your information, for every single file that located on the recycle bin, it will be there for 93 days. And then after the 93 days, the file will be permanently deleted. Yeah. So it will be only 93 days, not longer than that? No. Yeah, because actually in the recycle bin, in the SharePoint for the recycle bin, there will be two stages actually. For the first stage, it will be there for 31 days. And then in the second stage of recycle bin, it will be there for 62 days. So in total, it will be 93 days. Yeah. So after 93 days, we cannot recover it anymore? Totally cannot.
I see. Thank you very much. Ya, most welcome. Okey, ada sebarang soalan lagi daripada pihak tuan-puan? Okey, ada soalan daripada pihak tuan-puan? Mungkin Encik Saiful ada soalan? Okay, ataupun user ataupun lecturer lain ada soalan? Assalamualaikum Cik Syukri. Waalaikumsalam. Ya. Okey, untuk yang allow untuk guest tu, Okey. kami di IT admin memang kita dah allow untuk guest luar. So Okey. sepatutnya user tak ada masalah lah untuk kalau nak add external user lah sebagai Betul. guest. Ya. Saya Okey, cuba alihkan yang tu je lah. Okey, boleh. So sekarang ni daripada PTSS Encik Saiful dah turn on kan bagi guest access. Okay, so tuan-puan ataupun lecturer boleh proceed untuk menambahkan guest user ataupun user yang luar daripada PTSS. Should be tak ada masalah. Okey, ada sebarang soalan daripada pihak tuan-puan? Okey, sekiranya tak ada soalan, saya akan paskan session ni balik kepada Encik Nazrul lah. Okey, dan daripada saya, saya ucapkan terima kasih kerana dapat hadir pada sesi yang pertama ni dan boleh proceed untuk session yang seterusnya. Okey, selamat Hari Raya dan Assalamualaikum. Okey, terima kasih Encik Syukri. Okey, sebelum kita ke session yang kedua berkenaan dengan sesi kedua adalah berkenaan dengan themes education for create the assignment and class notebook, sorry. So saya akan sharekan dulu QR code untuk semua peserta register kehadiran. Okay. So dalam perancangan sesi kedua akan bermula pada pukul 11 pagi. Jadi tuan-puan boleh kita take 20 minit rehat. Kita akan teruskan kepada sesi yang kedua. So kita akan menggunakan Teams meeting yang sama ya. So sementara itu saya akan share achievement code dan survey untuk sesi yang pertama ini. Diharap tuan-puan dapat isi. Okey, di dalam survey yang saya sharekan ini hanya ada beberapa soalan saja. This one is for input to the Microsoft lah, yang menyatakan bahawa kami telah menjalankan sesi-sesi kepada semua lah. Okay, saya minta untuk semua untuk isi survey form ya untuk sesi yang pertama. Pada bawah of the form tu ada nama Encik Kelvin. Dia orang yang generate, bukan orang yang present. Dia tak ada jadi masalah lah pada nama tu. Yang penting feedback yang selain daripada itu. Oh, nak share screen ke? Pasal dia URL. Sekejap. Okey, saya akan share QR code dulu ya. Sebentar. Okey, ni adalah QR code untuk hari ini punya registration lah. Yang ni adalah kehadiran untuk untuk pihak PTSS Technote.
So untuk survey ni saya letak di komen ya pasal quite panjang sikit. Oh, link kehadiran. Saya harap Encik Saiful dapat membantu. Sekejap, kepada para peserta sekalian, QR code untuk attendance untuk dua-dua sesi hari ini nanti kita akan display lagi sekali pada penghujung sesi kedua nanti. Okey? Okey, terima kasih Encik Saiful. Boleh tak hantar ke Teams? Dr. Agnes, yang mana satu both QR code or apa? Just QR code only? Both QR code and survey or just QR code? Both, please. Thank you. Oh, okay, both. Okay, thanks. Okey, Mr. Kelvin ni adalah salah seorang presenter, tapi untuk setiap survey yang di-generate adalah daripada Encik Kelvin. Encik Kelvin ni akan present pada sesi kita yang ketiga esok lah berkenaan dengan kelebihan menggunakan Office Pro Plus, which is yang dah sedia ada di dalam M365A3 yang tuan-puan miliki sekarang ini. Esok dia akan terangkanlah apa difference between Office yang kita install perpetual, maksudnya berasingan, dengan Office suite yang kita perolehi daripada M365A3 itu. Jadi semua survey tu di-generate oleh Mr. Kelvin itself. So yang tu kita just boleh abaikan je lah, pasal yang tu is only for generate. Okey, saya akan stopkan video ini. Okey.